Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nazirah binti Najran daripada unit PM3. Hari ini, saya akan menerangkan tentang peranan dan pemikiran dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Tetapi sebelum itu, saya ingin menerangkan tentang apa itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa yang mempunyai sejarah dan kedudukan penting dalam kalangan masyarakat di rantau Asia Tenggara. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan di Malaysia yang berperanan untuk menyatukan rakyat berbilang kaum. Bahasa Melayu telah melalui pelbagai fasa perkembangan bermula dari bahasa Melayu kuno hinggalah bahasa Melayu moden. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Melayu telah menerima pengaruh daripada bahasa-bahasa lain seperti bahasa Belanda dan bahasa Inggeris. Bahasa Melayu tidak sahaja digunakan dalam komunikasi harian, malah dalam bidang pendidikan, pentadbiran, media dan kesusasteraan. Berikut merupakan dua tokoh yang menjadi pilihan saya. Yang pertama iaitu R.O. Winstead dan yang kedua iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah. Berikut merupakan latar belakang R.O. Winstead. R.O. Winstead atau nama panjangnya Richard Olaf Winstead merupakan pengkaji Timur Inggeris dan pentadbir koloni dengan kemahiran Malaya British. Beliau dilahirkan di Oxford pada 2 Ogos 1878 dan telah melanjutkan pendidikan di Magdalen College School dan New College, Oxford. Beliau mengambil peluang untuk mempelajari budaya dan juga bahasa ketika menjadi kadet dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan Tanah Melayu. Beliau juga menulis pelbagai karya penting yang membabitkan Melayu dan bahasanya. Pada akhir bulan Disember 1902, beliau berkenalan dengan seorang individu yang telah memperkenalkan pengajian sosiologi kepadanya, iaitu R.J. Wilkinson. Berdasarkan pengaruh individu inilah yang membuatkan Winstead dipindahkan ke Kuala Pilah dan kemudiannya dilantik sebagai pegawai daerah. Pada tahun 1916 pula, beliau telah mengambil bahagian dalam Jabatan Pendidikan dan telah dianugerahkan pingat D.Litt oleh Oxford serta beliau juga telah dilantik untuk memegang jawatan sebagai Presiden pertama College Raffles pada 1921. Namun, beliau telah membuat keputusan untuk bersara sepenuhnya daripada bidang pendidikan pada tahun 1946. Berikut adalah antara karyanya, iaitu yang pertama, A History of Malaya. Yang kedua, Britain and Malaya 1986 hingga 1941 dan yang ketiga, Malay English Dictionary. Baik, kita beralih pula kepada latar belakang tokoh yang kedua. Nama sebenar beliau ialah Asmah binti Haji Omar dan dilahirkan pada 5 Mac 1940 di Jitra, Kedah. Beliau mendapat pendidikan rendah dan menengah di Kuala Lumpur dan Kedah sebelum melanjutkan pelajaran ke Universiti Indonesia. Beliau belajar di sana sehingga peringkat sarjana dalam bidang bahasa dan sastera Indonesia. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajian ke peringkat Doktor Falsafah dalam bidang linguistik am di Universiti London. Beliau juga merupakan wanita Melayu pertama yang mendapat ijazah PhD. Beliau membuat banyak kajian mengenai bahasa peribumi di Sabah, Sarawak dan bahasa orang asli. Beliau juga telah menyandang jawatan Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik serta Timbalan Naib Chancellor di Universiti Malaya. Beliau merupakan pakar Nahu Bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa.
Beliau juga telah dianugerahkan gelaran Doktor Pesuratan di Leeds kerana sumbangan yang begitu besar dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik oleh Universiti Malaya. Berikut merupakan antara karyanya, iaitu yang pertama, Susur Galur Bahasa Melayu. Yang kedua, The Orang Asli of Malaysia. Dan yang terakhir, Nahu Melayu Mutakhir. Baiklah, kita pergi pula kepada peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, kita pergi pula kepada peranan yang pertama, iaitu peranan R.O. Winstead. Dengan pengetahuan untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu dan juga pakar dalam budaya Melayu, beliau telah dilantik untuk menjawat beberapa jawatan penting, iaitu sebagai pengarah pendidikan negeri-negeri Selat pada tahun 1924. Semasa menjalankan tugas di Kuala Pilah, beliau telah menghasilkan 2 buah buku, iaitu A Simple Grammar with Conservation dan sebuah kamus, iaitu A Dictionary of Colloquial Malay English and English Malay. Kamus yang ditulis itu dianggap baik kerana terkandungnya banyak maklumat tentang geografi tempatan dan perkataan bahasa Indonesia. Beliau memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan di Tanah Melayu dan Singapura. Beliau jugalah yang menubuhkan Sultan Idris Training College pada tahun 1922 dengan tujuan untuk melahirkan lebih ramai guru-guru Melayu yang berpengetahuan dan berpendidikan tinggi. Pada tahun 1951, beliau telah dianugerahkan pingat LLD, iaitu Doktor Falsafah dalam bidang undang-undang oleh Universiti Malaya sebagai penghargaan kerana sumbangannya dalam bidang pendidikan. Baik, berikut merupakan pemikiran R.O. Winstead. Terdapat 3 pendekatan pemikiran terhadap Islam di Tanah Melayu, iaitu yang pertama, menggunakan pendekatan pemikiran fungsionalisme. Apabila pihak penjajah British sedar bahawa Islam adalah suatu kepercayaan yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam masyarakat Melayu dan sebarang penghinaan terhadap agama Islam akan menyebabkan penentangan terhadap British. Hal ini dikatakan demikian kerana menurut Auni 2005, pihak British tidak pernah melakukan sebarang provokasi terhadap agama Islam walaupun mereka bersifat anti-Islam. Yang kedua, iaitu menggunakan pendekatan pemikiran humanisme yang mengkaji dan menilai manusia dengan merangkumi tingkah laku dan pegangan agama serta sudut pandangan yang bebas bagi memenuhi kriteria penyelidikan yang bersifat kritis. Perkara ini turut menjadi pegangan beliau dalam menilai sesuatu masyarakat. Dan yang terakhir, iaitu menggunakan pendekatan pemikiran sejarahisme yang menggunakan sudut pandangan yang bebas dalam memahami sesuatu fakta sejarah dan kebergantungan sepenuhnya dengan akal dalam mencari jawapan. Baik, kita pergi pula kepada peranan tokoh yang kedua, iaitu peranan Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah. Yang pertama, beliau telah menulis buku-buku dalam bidang tata bahasa yang dijadikan sebagai rujukan orang ramai. Beliau turut menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Beliau juga melakukan pelbagai projek akademik dan kebahasaan. Beliau membuat kajian manuskrip lama dan karya agung bahasa Melayu serta melibatkan diri dalam Mabim. Beliau juga turut melakukan penyuntingan terhadap manuskrip.
Berikut merupakan pemikiran Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah, iaitu yang pertama, pemikiran tentang susur galur sejarah bahasa Melayu. Menurut beliau sendiri, pada 2008, susur galur dan pemahaman bahasa Melayu yang lengkap melalui ensiklopedia. Ensiklopedia merupakan perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi, tulisan, ejaan dan banyak lagi. Bahasa Melayu merupakan bahasa rumpun Austronesia yang terbahagi kepada 4, iaitu Indonesia, Melanesia, Micronesia dan Polynesia. Beliau turut menyatakan teori pergerakan bahasa Austronesia dengan mengambil beberapa teori sarjana dunia, iaitu teori Kern berdasarkan bukti linguistik dan bukti budaya. Baik, pemikiran yang kedua iaitu pemikiran tentang bahasa dan alam Melayu. Menurut dirinya sendiri, pada 1993, meneroka alam pemikiran Melayu dan pengalaman-pengalaman orang Melayu yang terakam dalam alam bahasanya. Perkara ini melalui penelitian terhadap bahasa kanak-kanak, khususnya dalam penuturan bahasa itu sebagai bahasa pertama dan bahasa orang dewasa. Baik, kita beralih pula kepada pemikiran yang ketiga, iaitu pemikiran tentang nahu dan tata bahasa. Asmah Haji Omar dapat mengesan beberapa prinsip fonologi yang melandasi analisis Zakba tentang sistem ejaan bahasa Melayu seperti yang berikut. Yang pertama, keutamaan ucapan di atas tulisan. Yang kedua, huruf sebagai lambang bunyi. Dan yang ketiga, hubungan antara fikiran mekanis bahasa. Asmah menerapkan nahu struktur dan huraian tentang pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola, iaitu berbeza dengan nahu tradisional kerana nahu tradisional mementingkan makna. Baik, pemikiran yang keempat, iaitu pemikiran penggunaan bahasa menurut situasi. Menurut Asmah Haji Omar, pada tahun 2002, setiap bahasa merujuk kepada mematuhi pedoman-pedoman politik, sosial atau budaya dalam penggunaan bahasa menurut situasi. Setiap bahasa tidak bermakna menggunakan satu bahasa dan menyisihkan bahasa yang lain. Setiap bahasa dalam masyarakat berbilang bahasa bermakna kedudukan bahasa sesuai tempat yang diberi dalam dasar yang dipersetujui masyarakat. Beliau mengemukakan pemikirannya mengenai peraturan linguistik adalah peraturan yang memastikan keteraturan sebutan dan nahu. Baik, yang seterusnya kita beralih pula kepada banding beza peranan dan pemikiran. Baik, bagi peranan, persamaan yang pertama iaitu dari segi pendidikan dan pengaruh akademik. R.O. Winstead merupakan seorang pendidik dan pentadbir dan beliau menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu melalui institusi pendidikan. Begitu juga Asmah Haji Omar yang mempengaruhi generasi baharu melalui kedudukannya sebagai seorang pensyarah dan profesor. Persamaan yang kedua iaitu mengembangkan bahasa ke peringkat antarabangsa. R.O. Winstead membawa bahasa dan budaya Melayu melalui kajian dan penerbitan karya, manakala Asmah Haji Omar memperkenalkan kajian di persidangan antarabangsa. Kita pergi kepada perbezaan antara peranan, iaitu perbezaan yang pertama, matlamat dan perspektif. Sebagai seorang pegawai kolonial Inggeris, tujuan utama beliau ialah memahami dan mendokumentasi bahasa serta budaya Melayu dari perspektif luar. Maka daripada itu, pendekatannya lebih kepada memenuhi keperluan pentadbiran kolonial
di mana memerlukan pegawai British untuk memahami penduduk tempatan. Yang kedua, sumbangan terhadap bahasa Melayu. Beliau menghasilkan beberapa buku dan kamus bahasa Melayu yang menjadi rujukan untuk memahami bahasa Melayu. Ini adalah peranan R.O. Winstead. Kita pergi pula kepada peranan Asmah Haji Omar. Perbezaan yang pertama iaitu dari segi matlamat dan perspektif. Sebagai seorang pakar bahasa dan ahli akademik, beliau mempunyai tujuan yang lebih nasionalistik dan mengutamakan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan identiti budaya rakyat Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat memperkukuh status bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara, seterusnya dapat memastikan bahasa Melayu terus relevan dalam dunia moden. Yang kedua, sumbangan terhadap bahasa Melayu. Beliau lebih kepada bersifat praktikal kerana menghasilkan karya yang menjadi rujukan linguistik termasuklah dialek, perkembangan istilah dan perancangan bahasa. Baiklah, banding beza dari segi pemikiran pula. Persamaan yang pertama, kepentingan dokumentasi dan pengembangan bahasa Melayu. Winstead menghasilkan buku teks dan juga kamus asas bahasa Melayu yang dapat membantu dan memahami struktur bahasa dan kosakatanya. Begitu juga dengan Asmah, beliau juga telah menghasilkan karya penting dengan tujuan memperkaya dokumentasi bahasa Melayu. Mereka bersama-sama berusaha untuk memperkenalkan bahasa Melayu kepada khalayak ramai. Pemikiran R.O. Winstead. Yang pertama, fokus terhadap penutur asli dan penutur asing. Iaitu, beliau lebih fokus kepada penggunaan bahasa Melayu sebagai alat pemahaman dan komunikasi orang asing, khususnya kepada pentadbir British yang berada di tanah Melayu. Oleh itu, penyusunan pengajiannya lebih mudah, ringkas dan penekanan terhadap bahasa supaya difahami oleh bukan penutur asli Melayu. Manakala Asmah Haji Omar pula, dia memberi lebih tumpuan kepada pemerkasaan bahasa Melayu di kalangan penutur asli. Perkara ini bertujuan untuk memelihara bahasa dalam karangan rakyat tempatan serta menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Beliau menumpukan perhatian kepada cara bahasa boleh menyatukan rakyat dan memperkukuhkan jati diri mereka. Baik, kesimpulannya, tokoh-tokoh ini telah memainkan peranan yang besar dalam memperjuangkan bahasa Melayu melalui penulisan, pengajaran dan penyelidikan. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mengutamakan penggunaan bahasa Melayu supaya bahasa Melayu kekal relevan dan berdaya saing. Seiring berjalannya zaman, keaslian bahasa Melayu semakin berkurang kerana wujudnya pemikiran masyarakat yang ingin mengutamakan bahasa Inggeris kerana mereka berpendapat bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa yang ketinggalan zaman. Terdapat juga segelintir masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan bahasa rojak. Maka, usaha ini merupakan tanggungjawab bersama supaya identiti dan warisan bangsa terus dihormati, dihargai dan diwariskan kepada generasi akan datang. Berikut merupakan sumber rujukan saya sepanjang saya membuat tugasan ini. Sekian, terima kasih.